أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i Al-Fiqhul Manhaji, di mana kita masuk ke jilid yang ketiga, membincangkan berkaitan dengan sumpah atau bahasa Arabnya menyebut al-aiman. Sumpah ataupun al-aiman. Kita nangga di siang muka surat 578 berkenaan dengan hukum sumpah. Ada bermacam-macam, dalam bentuknya ada 4 hukum sumpah. Pertama, haram. Bilanya haram? Bersumpah untuk melakukan perkara yang haram. Bersumpah untuk mempertahan dirinya melakukan benda yang haram, maka sumpah macam ya hukumnya haram. Baik, dan yang kedua, kadang-kalanya jadi wajib sumpah tu. Apabila tiada cara lain melainkan dengan bersumpah untuk menyatakan hak orang yang dizalimi atau untuk menyatakan perkara yang benar. So, biasanya di mahkamah lah, kita disuruh bersumpah mempertahankan kebenaran, maka wajib. Punya semua bersumpah untuk mempertahankan kebenaran berdosa. Sedangkan tahu benda yang benar, benda itu adalah salah dan ini yang benar. So, bersumpahnya si mau, maka berdosa. Karena bersumpah dalam keadaan macam ya, hukumnya wajib. Biasanya contoh situ diberinya sekiranya seseorang dituduh melakukan kesalahan di mahkamah misalnya, lalu diminta dia bersumpah bahawanya nisik melakukan kesalahan tersebut. Dia mengetahui kiranya dia enggan bersumpah, niscaya orang yang menuduh akan melakukan sumpah dusta, maka dengan itu orang yang tidak bersalah akan dizalimi. Nah, sebabnya semua bersumpah, jadi orang anggap benda salah tak benar, benda benar tak jadi salah. Balik jadi. Maka orang ya berdosa. Orang semua bersumpah. Karena bersumpah dalam keadaan demikian, hukumnya wajib. Khususnya untuk mempertahankan diri kita, ataupun kita jadi saksi untuk mempertahankan kebenaran orang lain. Kemudian yang ketiga, hukumnya boleh ataupun harus. Apabila untuk melakukan perkara ketaatan atau menjauhi maksiat atau menunjuk ke jalan yang benar atau melarang daripada kebatilan, maka hukumnya boleh. Boleh bersumpah, boleh bersumpah. Kita nak mempertahankan bahawa kita telah pun melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya boleh. Boleh bersumpah, boleh bersumpah. Buktinya, contohnya Nabi SAW meriwayatkan dalam kitab hadis Al-Bukhari, kitab hadis nombor 43, "Fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu." Kata Nabi,
Demi Allah, Allah tidak akan jemu sehinggalah kamu yang jemu. Jadi kita sepatutnya jangan simauk nak bersumpah. Okay? Kerana Allah akan jemu dengan benar kebenaran. Walaupun diulang-ulang beberapa kali, Allah akan jemu. Akhirnya kita yang jemu. Banyak sikit ibadat kita dah rasa jemu. Tapi Allah yang memberi pahala, isi jemu-jemu. Makin banyak kita pola, makin banyaklah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, maksudnya lah Allah tidak akan lalai daripada mengganjari amalan kamu, melainkan jika kamu meninggalkan amalan itu disebabkan melampau atau berlebih-lebihan, memaksa diri melakukannya yang menyebabkan kamu jadi jemu. Biasa orangnya suka molah benda nak si diperintah oleh Islam. Akhirnya jemu. Olahnya sekali banyak, tak esok saya olah lagi. Hari itunya sungguh molah. Berzikir 1,000, 2,000. Esok, si lagi. Allah si suka orang kedai. Allah suka walaupun yang molah sikit, tapi berterusan. Okay? 30 kah, 100 kah sehari, cukup lah. Beribu-ribu, memberkekalan, okey lah. Tapi kadang-kadang kita apabila dah maksa diri ke daya, kita mudah jemu. Sedangkan Allah Ta'ala si pernah jemu untuk memberi pahala kepada kita berapa banyak pun kebaikan yang kita lakukan. Kemudian hukum sumpah lagi ada kalanya sunat. Bilanya jadi sunat? Apabila sumpah itu sebagai jalan untuk memberikan kesan kepada para pendengar dan ini menjadi sebab mereka menerima nasihat dan peringatan. Biasanya lah kita nak mempertahankan kebenarannya supaya orang percaya dengan kebenaran tersebut. Sunat hukumnya kita bersumpah. Sunat hukumnya kita bersumpah untuk mempertahankan kebenaran. Musib sumpah pun sihat, sunat aja. Kita bersumpah dalam situasi macam ya, kita dapat pahala kerana hukumnya sunat demi untuk mempertahankan kebenaran. Kita berada di pihak yang benar. Orang mengesyaki kita misalnya dalam membantu kebenaran. Kita pun disunatkan kita bersumpah untuk memperkuatkan bahawa perkara tersebut adalah benar dan betul. Amalan tersebut adalah amalan yang memang diperintah oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 4 hukum berkaitan dengan sumpah. Baik, kemudian kita lihat tajuk baru sebelah ya, amaran keras menjadikan sumpah sebagai mainan. Ya dilarang. Islam melarang sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Jangan. Islam suka. Kita bersumpah cuma apabila serius. Untuk menegak kebenaran, untuk mempertahankan diri kita bahawa kita benar, boleh bersumpah. Tapi kalau sikit-sikit sumpah, sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit wallahi, wallahi, wallahi. Okay? Maka ia dilarang keras dalam Islam. Orang suka bersumpah jajak. Sikit bersumpah. Kadang-kadang nak bulak punya bersumpah. Lagi aja berusaha. Untuk mempertahankan kebulakannya ya, ini bersumpah juga. Okay, ada. Wallah, si ada pun curi misalnya. Wahal yang curi. Maka orang macam ya, mempertahankan dirinya supaya orang percaya bahawanya si curi padahal yang curi. Maka bersumpah kedaya adalah hukum yang haram tadi yang kita sebut di sebelah tadi. Kemudian sumpah sebagai mainan dilarang dalam percakapan dan interaksi kita dengan orang, interaksi hubungan dengan sesama manusia. Sentiasa bersumpah dilarang dalam Islam. Sumpah boleh kecuali dengan benda yang memerlukan sahaja. Jangan dijadikan sumpah itu mainan mulutnya. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah.
Di antara bentuk kelakuan buruk dengan Allah Azza wa Jal ialah apabila manusia menjadikan nama Allah sebagai mainan dalam percakapannya. Oh, demi Allah, saya ada demi Allah. Jadi yang guna nama Allah kena pebula. Ia berdosa besar. Okay. Untuk mempertahankan kebenarannya, padahalnya si benar, yang guna nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Okay. Padahal pebula. Padahal salah. Maka itu dianggap orang mempermainkan nama Allah. Okay. Mempermainkan nama Allah. Apa hukum mempermainkan nama Allah? Berdosa. Allah kan tahu kau salah. Kemudian kau bersumpah dengan namanya, kau negak benar basah. Kan? Dua salah kau siap. Satu, kau guna nama Allah. Kenyokong pebula kau. Kedua, sumpah kau sumpah bula. Kedua, dosa kau siap. Dosa besar. Okay? Perlu bertaubat kepada Allah SWT supaya lepas daripada dosa yang tadi. Baik. Menjadikannya sebagai jalan untuk memujuk misalnya dan mempengaruhi. Yang nak mempengaruhi orang pada sesuatu benda demi kepentingan dirinya. Makanya bersumpah nyebut nama Allah. Berapa kau beli tu? Aku beli tu 500. Wallahi benar demi Allah 500. Wah enggak 300. Kau pula. Dia tak pula. Okay. Kami jual tu dengan orang lain mahal. Jual dengan kita enggak murah. Padahal terbalik dengan kita hanya mahal. Dengan orang lain murah. Ataupun sama harga. Tapi yang guna nama Allah apa tujuannya? Supaya kita percaya. Jadinya menggadaikan nama Allah untuk kepentingan pribadi itu berdosa. Okay. Itu berdosa. Karena kita sudah dianggap memperlekehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang tahu kau pebula apa? Kau pebula. Tuhan tahu. Kayak kau makin namanya. Okay. Coba kita makin nama bapak kita. Bapak mek nyuruh. Padahal ada bapak nyuruh, mau bapak tak tahu kan marah bapak tak. Bila aku nyuruh kau? Tuhan tentulah lebih lagi. Tuhan siapkan nyuruh kecuali benda benar. Tiba-tiba kau guna namanya untuk ngelintung orang. Tadi. Dan mempedulikan firman Allah Ta'ala yang memberikan amaran kepada kebiasaan yang buruk ini seperti dalam firman-Nya. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kamu sebagai benteng ke pebula. Yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mengadakan perdamaian antara sesama manusia. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Si boleh. Walaupun untuk memperdamaikan dua orang yang berkelahi misalnya. Kita bersumpah demi Allah nyata yang kau ingin nak bertemu dengan kau. Alhamdulillah aja ingin bertemu. Punya memperbaiki hubungan dua orang yang berkelahi boleh, memang disuruh. Tapi janganlah sampai melibatkan nama Allah. Okay? Karena kau pebula. Kau nak nyohnya dua tu tak baik. Kau terpaksa pebula menyetuk, pula menyetuk. Dua-nya dua baik. Ya boleh sebenarnya. Bulat dalam keadaan cemia boleh. Tapi jangan guna nama Allah. Okey, jangan guna nama Allah. Karena kalau dua orang yang berkelahi atau tiga orang atau satu kumpulan dengan satu grup tu berkelahi, kita datang jadi orang tengah mendamai. Ya memang disuruh dalam Islam. Okey, mendamaikan. Kita dibolehkan pebulak di sini. Mana aku ni risalah engkau tengok. Enggak bila nya ke salam. Yang madahnya ingin nak bertemu engkau. Kah? Agaknya nak seorang lagi. Nya tak madahnya ingin nak bertemu engkau, yang minta maaf. Akhirnya dua bertemu, senyum. Lalu berjalan, baik.
Kan dapat pahala kita. Tapi jangan guna nama Allah. Karena setiap benda pemula dilarang untuk menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kau dah mempergadaikan nama Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan sesuatu benda. Jadi ayat tu tadi surah Baqarah, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mengadakan perdamaian antara sesama manusia. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah tahu kau pula. Di dunia tu mungkin kita sekena apa-apa. Tapi dalam kubur lah. Macam ni? Kena. Kita bangkit daripada kubur, kita hidup semula. Pergi padang mahsyar, kita kena. Kau pernah bersumpah pula dulu di dunia, tak? Kau makin nama Allah. Itu ada catatan malaikat. Raqib, atid, catid. Kau selalu bersumpah. Berapa kali kau bersumpah? Ada 1000 kali kau sumpah sejak kau hidup. Semua sumpah kau pula. Maka kena kita. Okay? Kerana benda yang semua dicatat oleh malaikat, raqib dan atid. Makanya kita orang Islam, kita percaya dengan benda-benda gaib kedaya yang disebut dalam Quran dan hadis untuk supaya kita waspada. Bahawa setiap perilaku kita, setiap kata-kata kita, setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat yang bernama Raqib dan Atid atau Kiraman dan Katibin. Dalam Quran disebut dua, dicatat. Termasuk kita bersumpah tadi, dicatat. Kalau sumpah kita bertujuan untuk pemula atau mempertahankan benda pula, benda palsu, benda dosa dan sebagainya, maka kita akan kena di akhirat nanti telah mempergunakan nama Allah demi kepentingan pribadi. Baik, ini disebabkan mukmin sepatutnya sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh kita kat sembahyang tu. Apa sebut kita? Astaghfirullah, mohon ampun dengan Allah. Kita berzikir 33. Subhanallah, maha suci Allah. Datang kau bersumpah pula. Tak kemain je kat semayang berzikir. Belilih liu. Belilih liu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kau terangguk-angguk kepala nak. Tasbih panjang. Okay? Kayak apa pula bersumpah? Akan sesuai. Sesuai. Tadi muji Allah, kayak mempergunakan nama Allah untuk kepentingan diri. Jangan. Nama Allah boleh diguna untuk kepentingan perkara dosa, perkara pemula, perkara kepentingan pribadi yang betul. Yang bercanggah dengan Islam. Baik. Pengagungan dan ketakutan amat berbeza. Hatinya penuh ketakutan dan gerun kepada Allah. Kita, nama Allah disebut, kita gerun. Di mana disebut dalam Quran lah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman kata Allah, apabila disebut ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, hatinya gemetar. Takut. Takut apa? Bukan takut dengan Allah. Takut dengan dosa kita. Kelak kita akan diseksa disebabkan dosa kita. Kita takut. Karena kita takut dengan Allah itu bukan kedak kita takut dengan rimau. Kita takut dengan rimau, kita lari. Takut dengan Allah, kita makin menghampiri diri kita kepadanya. Takut jadi dosa kalau kita menjauhkan diri dengannya. Kita sentiasa memohon ampun, mohon maaf, sentiasa memuji, berzikir, berwirid kepadanya. Itu dipanggil orang yang takut kepada Allah. Berbeza dengan takut dengan benda-benda lain. Ada orang tanya, kan Allah nyuruh kita takut dengannya. Supaya aku semayang tu takut dengannya. Betul kan? Kenapa aku semayang? Aku takut dengan Allah. Betul kan?
Ya salah dalam menafsir perkataan takut. Takut dengan Allah berarti kita makin menghampirkan diri kita kepadanya dengan takwa, dengan amalan saleh, dengan berwirid, berzikir, membaca Quran, salat-salat sunat dan sebagainya. Kenapa? Takut seksa kelak di akhirat. Takut semayang wajib dari semayang kita mungkin ada kekurangan. Segi bacaan mungkin ada salah. Di segi rokok kita si tepat, segi sujud kita mungkin si menepati seperti yang diajar oleh Nabi misalnya. Duduk kita dan sebagainya. Maka dengan kita salat sunat, insya Allah dapat cover kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada dalam salat fardu. Karena di akhirat kelak, pertama-tama benda yang diperiksa, salat fardu. Bangkit je dari kubur, pergi ke padang mahsyar. Nak lain sih tanya dulu. Semayang tanya. Sini semayang kau. Ni semayang kau pahalanya ni. Hanya anu banyak. Guni-guni je. Bambas situ sikit-sikit buka. Buka semayang Zuhur tahun 1970. Ya Allah teruk nak bacaan kau. Tahun 71 buka. Wah rokok kau si betul. Sujud ke si betul. Ni. Buka lagi sikit. Belum masuk waktu kau semayang tu. Tahu? Buka lagi sikit. Oh dah habis waktu bawa kau semayang. Ya kesalahan-kesalahan macam ya. Allah punya orang teruk nanya semayangnya tu. Maka kata Allah kepada malaikat nak meriksa itu. Coba kau cari salat sunatnya. Ada siknya salat sunat. Punya ada, nyata ada. Coverkan kesalahan salat fardunya tadi dengan salat sunat. Di salat sunat mesti betul juga lah. Pokoknya dapat cover. Mesti ada? Tak. Ambil tikamlah neraka, habis cerita. Karena kesalahannya tadi. Makanya kita perlu menjaga amal ibadat kita dan kita takut dengan seksa Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam ayat tadi yang kita baca tadi. Pengagungan dan disebabkan mukmin sepatutnya sentiasa mengagungkan Allah taala. Hatinya penuh ketakutan dengan seksa dan gerun kepadanya. Pengagungan dan ketakutan amat berbeza dengan sikap memperlekehkan nama Allah Azza wa Jalla. Seperti ini. Di antara akibat buruk kebiasaan ini ialah pelakunya akan memiliki kebiasaan untuk sengaja berdusta untuk sumpahnya dengan menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Jangan membiasakan diri. Sikit-sikit, Allah demi Allah, siada demi Allah. Walau ada. Ada bapak tak di rumah tak? Siada. Kalau bapaknya ada, tidur. Bapak ambil madahnya set dari rumah. Tapi pula nampak. Bapak ambil madahnya set dari rumah. Ni bapak kau tidur. Benar tak? Wallah pakcik. Hanya wakil wallah. Tu pula. Kau guna nama Allah. Nak nguat benda nak perbulaknya, digunanya nama Allah. Maka dosa orang yang tadi menggunakan nama Allah untuk perbulak. Allahu Akbar. Ya sering sekali berlaku benda ya dalam masyarakat kita. Nak bahasa Melayu makin demi Allah. Wallahi. Sikit-sikit demi Allah. Sikit demi Allah. Sibuk. Tadi kan ada ayat madah, jangan biasakan lidah kita sentiasa menggunakan perkataan sumpah dengan nyebut nama Allah. Jangan. Kalau biasa aja cukup. Okay, kita perbulak risiko ditanggung kita pun. Jangan melibatkan nama Allah dalam misi perbulak kita. Jangan. Okay, jangan melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumpah ghamus namanya, dusta. Bahasa Arab menyebut sumpah ghamus atau sumpah dusta yang akan menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Oh, ya akibatnya. Nak suka bersumpah pula tak? Menyesip taubat sebelumnya mati, nya akan ditenggelamkan dalam api neraka. Wala'iyazbillah.
Karena kesalahannya tadi, satu, yang mempergunakan nama Allah untuk pemula. Sedangkan Allah adalah Tuhan kita. Kita patut agungnya, patut membesarkannya, patut menyucikannya dengan subhanallah. Tiba-tiba kau malah bulak atas nama Allah. Dosa besar. Kedua, kau pembulak dengan diri kau pun dan pembulak dengan orang yang tempat kau bersumpah tadi. Dua dosa kau siap. Mesti bertaubat. Boleh sih taubat? Taubat boleh. Ya Allah, aku dulu masa lagi muda nang, saya ada kerja lain. Bersumpah pembulak kerja. Maka ampunkanlah dosaku ya Rabbi. Aku berjanji, saya mau bersumpah lagi. Sumpah apalagi melibatkan namamu yang maha mulia. Aku mempergunakan namamu untuk kepentingan pribadi pembulak aku. Ampunkanlah dosaku ya Allah sebelum aku mati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa atubu ilallah. Aku bertaubat kepadamu. Taubat. Taubat kita diterima, insya-Allah kita akan lepas daripada hukuman neraka tadi. Kalau Allah si terima, ini kaya nak mula. Mungkin taubat kau si ikhlas, si taubat nasuha. Kita mesti taubat nasuha dalam Quran tak nyebut. Taubatan nasuha. Taklah bertaubat. Apa arti nasuha? Taubat nasuha artinya taubat yang benar-benar datang daripada lubuk hati kita, ikhlas, tanpa disebabkan mana-mana perkara yang lain, khususnya benda-benda duniawi, untuk supaya orang muji, untuk supaya orang kata kita rajin, orang kata kita taat, minta puji. Ayat taubat macam si terima. Taubat ya taubat riak namanya. Okey, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat nasuha ialah taubat yang 100% tiada kepentingan duniawi. Kepentingannya kepentingan antaranya dengan Allah aja. Yang mohon ampun maaf dengan Allah. Sebelum aku meninggal ya Rabbi, ampunkanlah dosa. Karena aku banyak bersumpah. InsyaAllah kalau taubat kita diterima, maka insyaAllah kita akan ditenggelamkan ke dalam neraka. Wala'iyazbillah. Sekiranya dia tidak bertaubat, juga ia akan menjadi sebab hilangnya berkat. Orang suka bersumpah, si bertaubat, Allah hilangkan berkat pada dirinya dalam semua aspek kehidupannya. Dalam kehidupannya, dalam rezekinya, dalam umurnya, dalam kebahagiaannya, semua Allah cabut berkat. Apabila Allah dah cabut berkat, apalah guna hidup kita lagi? Saya dah berkat, sebab dia puas. Orang saya dah berkat tu, sebab dia puas. Banyak ni berduitnya, sentiasa kurang. Ayah, orang berkat, walaupun gaji kecil, tapi cukup untuk keluarga. Ayah orang berkat. Ada sentuh gaji besar, hutang pun besar. Timbun hutang. Sebulan habis. Ya si berkat. Makanan yang dimakan sama juga. Makan sikit, mudah rasa kenyang dan cukup untuk keluarga. Walaupun si bermewah-mewah. Ada orang makanan bertimbun, tapi sakit. Siapa makan tu. Hidang atas meja, tak penuh atas meja. Ada daging panggang, ada ikan salib. Pagi. Ada udang, masak lemak. Ada masak asam pedas. Macam-macam ada sih. Ada rojak. Ada mi Jawa. Penuh. Kena makan tu, Ustaz? Tak makan tu, Pak? Siapa Bapak tu suruh doktor jaga supaya jangan darah naik. Tok sikit tok, tok manis sikit. Dedek nak ya siapa manis gila bapak tu kan kerja manis. Akan tu orang sakit jantung siapa makannya. Maaflah. Berkat Allah ambil. Semua ambil. Mewah hidup tapi makannya siapa? Untuk siapa makanya. Duit banyak, timbun duit dalam bank. Okay.
Duit lalu habis pakainya berubat. Ada kan orang macam ni? Duit pencen, duit EPF-nya, kena beli SP. Habis ke berubat. Walau tadi yang kemarin aku kelak mundah pencen nak pergi haji. Nak pergi umrah. Pak, bekat pencen. Saya kerja lain dulu. Sakit je kerja. Duit dikikis habis. Setiap sakit. Tiada berkah. Maka kita mohon selalu keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tahiyat kita kan kita sebut at-tahiyatul mubarakatus. Mubarakat ya, berkat lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penuh hormat, penuh dengan keberkatan dan penghormatan aku tujukan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mana? Dan mohon, ya Allah, Allahumma barik li. Baik dalam orang Arab, kita beri barangannya apa padanya yang doa kita. Barakallahu fik. Barakah kan berkat. Kita balas Allah yubarik fik. Orang Arab bagus di segi ya. Orang Arab kita apa aja akan doa kita. Jangan kita datang rumahnya. Hayyakallah. Alhamdulillah umur kau panjang. Kau datang ke rumahku. Kita jawab barakallahu fik. Mudah-mudahan kau juga umur kau diberkat oleh Allah. Tapi tradisi ya sih ada dalam masyarakat Melayu. Okey, sih ada. Kita diam ya. Assalamualaikum, dia diam. Setengahnya beri salam bisa mau. Padahal dalam salamnya ada barakah. Kan ujungnya wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah ya berkat lah. Kita balas balik. Yang Assalamualaikum orang kemarin panjang beri salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dah juga macam mana? Salam. Salam macam. Wajib pemalas ya makan. Maka memohon keberkatan. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah dan rahmat Allah kepada kamu. Wabarakatuh dan Allah akan memberi berkat kepadamu. Maka kita pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan engkau juga salam sejahtera daripada sisi Allah dengan rahmatnya dan keberkatannya. Jadi, munsari itu kita bertemu dengan orang mungkin 10 kali. 10 kali kita beri salam. Satu, pahala besar. Kedua, orang beri salam orang, dosanya Allah hilangkan. Dosa kecil. Kita mungkin pernah melakukan beberapa dosa kecil. Dengan kita ambil salam, terus mengulur tangan, musafahah dalam bahasa hadis menyebut. Lepas musafahah, bertemu, salam. Allah mengampun 2 orang yang bersalam. Dosa. Nak berpisah kelak, salam lagi. Ya bagus. Masyarakat Melayu tanda saya bagus di segi ya. Berjumpa, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak ulur tangan. Ketemu lama si ketemu sunat kita mu'anaqah, peluk. Peluk. Sekali aja cukuplah sebelah kanan. Peluk. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Mau rindu lah 3 kali lah. Peluk. Orang bawa balik umrah tu. Peluk. Ya sunat mu'anaqah. Mu'anaqah disebut dalam agama kita adalah mendapat pahala dan pengampunan dosa. Siapa dulu mulu tangan? Siapa dulu menyampaikan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setengah masyarakat kita yang beri Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Sabeko katanya. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Pernah seorang Yahudi duk beri salam dengan Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Samu pakai. Kan assalam, samu. Kadang-kadang kita dengar orang Melayu beri salam macam mana? Assalamualaikum. Sam. Sam bahasa Arab, doa mati. Mudah-mudahan kau mampus. Nabi apabila dengar orang Yahudi beri salam, Assalamualaikum Muhammad. Sekali dengar kan tak bagus bunyi Assalamualaikum. Sebenarnya nyebut Samu alaikum. Sam. Okey, Assalamualaikum. Nabi jawab, Wa'alaikum. Ya, jawab Nabi, ringkas. Kena Nabi tahu, yang nyumpah celaka dengan Nabi. Dan mudah-mudahan kau celaka juga katanya. Wa'alaikum. Jawabnya, Wa'alaikum. Mudah-mudahan kau pun celaka seperti mana kau nyumpah wang. Demi yang nyumpah diri kau. Makanya orang beri salam bunyi Assalamualaikum, si boleh jawab lah. Kita jawab Wa'alaikum, mudah-mudahan kau pun kedai juga. Maka sebut. Lam yang mesti disebut As-salam. Tak ada lam. Bukan Asamu. Kan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nya Assalamu alaikum. Mudah malas gila semua nyebut wabarakatuh kan Assalamualaikum pun boleh. Tapi asalkan disebut dengan betul. Kerana lam yang dihilang oleh kita, Assalamualaikum, ya bukan salam sejahtera yang memberi makna celaka, kemadahan, kau mati cepatnya. Okay. Maka perlu kita perhatian memberi salam. Bukan berkat kita dapat, malah sebaliknya yang kita dapat. Berilah salam dengan apa susahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita selalunya stop lah. Waalaikumsalam. Ayat pun perlu dibaiki juga. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kumus yang ada. Jawapannya. Assalamualaikum. Jawabnya. Waalaikumsalam. Kita dikerat tersiap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikum. Ya, dahsyat lagi. Malaikum. Sia waalaikum. Bukan malaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi tak bagus tapi salah. Jangan. Sebut betul-betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat tersebut. Mudah-mudahan kamu dapat berkat, aku pun dapat berkat. Dalam hidup kita berkat, dalam umur kita berkat, dalam tindak tanduk kita berkat, dalam rezeki kita berkat, dalam makanan kita berkat, dalam kehidupan kita berkat. Berkat itu cabut, saya ada guna lagi hidup kita. Saya ada guna. Makanya Allah memberi satu penghormatan kepada kita orang Islam, mengucap salam antara kita sesama Islam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya keuntungan yang kadang-kadang kita sih terasa. Jangan anggap salam untuk perkara, saya malas nak beri salam. Kau salam jak-jak je. Kau tu salam jak-jak. Kepak mulut kun jawab. Wadah juga. Kepak macam ni mulut. Kepak si hal lah dapat pahala. Kepak si dapat pahala ya. Si bagus. Kepak berpahala kan bagus. Kenapa juga kepak jawab soal salam? Karena si tahu tentang kelebihan salam. Baik. Kemudian Al-Bukhari, sebab hilangnya keberkatan tadi. Juga ia akan menjadi sebab hilangnya keberkatan dan kebaikan dalam usahanya dan hartanya. Orang yang suka bersumpah berbulak, ya. Ikut dalam hadisnya tadi,
Allah akan hilangkan keberkatan dalam usahanya, dalam hartanya, dalam umurnya, dalam kehidupannya. Seperti mana sabda Nabi dalam hadis Bukhari nombor 1981 dan hadis Muslim 1606 meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah bersabda, al-halifu manfa'atun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakah, kata Nabi. Sumpah itu menghapuskan perbuatan orang dan melenyapkan keberkatannya. Okay. Sumpah boleh melenyapkan keberkatan dalam perniagaannya. Biasanya orang berniaga lah. Dia bersumpah, mimpi terit. Bola, mimpi terit geruk. Berapa bulan, ayo kami beli tu mahal. Kan ada orang berniaga macam ni. Mahal main beli tu. Dengan kita je kami jual murah. Wallahi. Tak bila, pemula ajaknya. Terit pula geruknya bersumpah. Demi Allah, ambil. Saya ada untung, enggak 5 sen tu untung. Wah, 50 sen untung. Kenapa pula? Guna lagi nama Allah. Wah, dua dosanya saya. Pebula ke yang guna nama Allah. Ke membenar bulaknya. Ke supaya perniagaannya. Saya tahu, dengannya bersumpah macam Allah tarik berkah di perniagaannya. Nyesi akan untung benar seperti mana disebutnya tadi. Allah akan tarik. Meniaga lama, lama dia tak penaga ikan, lama dah. Menangga kau masih kedai aja. Masih lu basah oleh ikan di tiap pagi. Okay. Si kaya-kaya masih pakai kereta ya juga aku tangga aku pula dan 40 tahun dah kami berjual ustaz katanya. Saya ada barakah. Tambah-tambah si semayang lagi. Berjual kemari lama dah. Bisik berkat. Kenapa? Allah cabut berkat. Kerana dia selalu bersumpah berbulan. Okay? Jual ayam berbulan. Sumpah. Wallahi ayam tu si ada. Wah ada tapuknya dalam nak. Kita supaya reganya naik. Tapuknya dulu. Beras sama juga. Tapuknya dulu beras ya. Pap istilah naik, bawanya keluar. Tadi ni beras, dia ada beras kami orang. Orang lihat store-nya bertimbun beras. Demi Allah, si ada. Si ada datang. Pembula. Masa beras mahal, masa tu nak. Banyak nak, pergede pembula. Kelakar pembula. Menyesik guna nama Allah, ya dosanya aja. Tapi kadang-kadang yang menurut Islam yang guna nama Allah untuk membenarkan pebulaknya. Maka Allah akan tarik keberkatan pada perniagaannya, pada usahanya, pada umurnya, pada kehidupannya. Tarik. Biar kau siap pun siap dah berkah dah. Untung si banyak, utang bertimbun tapi berkedai dah lama. Tapi utang sebab dia habis. Okay. Habis bulan, habis bayar utang. Untung enggak sikit. Ayat ada berkah. Supaya dalam bentuk kalimat madah, sumpah itu menghapuskan serong dan melenyapkan keberkatan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabairul isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar ialah pertama syirik kepada Allah, kedua menderhakai kedua ibu bapa, ketiga membunuh orang, ya dosa besar. Yang keempat untuk sumpah pebula, ya dosa besar. Al-yaminul ghamus bahasa Arab. Dalam hadis yang guna perkataan yamin. Yamin tu sumpah lah. Al-ghamus tu pula. Macam nak dihurai saya tadi lah. Upanya bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab ianya perlu taubat. Dosa kecil sih perlu taubat. Dosa kecil, kita semayang, kita ngambil air semayang, kita berwirid, kita baca Quran, dosa kecil habis. Kalau perbuatan kita betul lah, ibadat kita ya. Tapi dosa besar,
nya mesti dimulai dengan taubat. Si taubatnya si hilang. Sampai dimbak mati. Kau si taubat kata Allah. Sebab Nabi ngajar sebelum kita salam, ya kan ada doa dia ajar Nabi. Salah satunya, ada 3 jenis doa dia ajar Nabi. Salah satunya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, ya Allah ampunkanlah dosaku yang aku polah dengan terang-terangan. Ampunkan dosaku nak dipolahku secara bertapuk-tapuk sembunyi. Ampunkanlah dosaku yang aku polah dengan sengaja. Ampunlah dosaku yang aku polah dengan si sengaja. Ampunkanlah dosaku yang banyak yang aku disingat lagi dosa saya. Kota banyak, lagi muda dulu. Siapa yang nyebut sikit-sikit lagi, banyak gila. Allah kan tetap ingat dosa kita ya. Kita mungkin si ingat. Maka dosa nak aku si ingat juga ampunkan ya Allah. Aku pun dah si ingat lagi. Kita dah tua kadang-kadang, lupa kan benda-benda lama. Padahal ada dosa kita pola dulu. Yang kita lupa nak taubat. Kita rasa macam dah habis dosa. Padahal ada. Maka bagus doa tadi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dosa yang aku si tahu lagi tapi kau masih tahu ya Rabbi. Ampun juga dosa saya. Kena antal muqaddim, karena engkau adalah Tuhan yang maha dahulu. Antal muakhir, engkau Tuhan yang maha akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Kuntu minaz zalimin, aku dulu adalah orang yang zalim, banyak dosa ya Rabbi. Zalim itu maksudnya kita banyak malah dosa. Kuntu minaz zalimin, dulu aku tuh jahil. Ampunkanlah dosaku ya Rabbi. Allah paling suka kalau kita mengakui kesalahan kita. Dalam salat kah, lepas habis salat kah, kita berdoa, ya Allah, ketika kita seorang, kelakar bahasa Melayu, boleh. Ya Allah, aku banyak dosa, aku dah si ingat lagi, ya Rabbi. Aku takut dosa tu kelak nyeksa aku di akhirat. Nak si diingat gue. Ampun juga dosa nak aku dah si ingat lagi ya. Engkau maha ingat ya Rabbi. Ampunkanlah dosaku yang aku dah si ingat. Aku si mau dosa ya dimbak sampai ke dalam kubur kelak. Menyebab aku akan diseksa dan dianggap belum bertaubat daripada dosa-dosa besar tersebut. Itu bahaya. Mungkin setakat aja dulu. Allahu a'lam bissawab. Bangna. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.